you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my Halo guys, welcome to my YouTube channel. So sebelum video ini dimulakan, korang kena like, subscribe, komen tau. So pada hari ini saya nak kongsi satu novel yang sangat seram yang bertajuk Ton Mall. Ton Mall ni adalah sebuah novel yang paling seram dalam top kelima dalam Malaysia. Kalau korang nak novel tu, korang boleh beli kat Shopee tau. Dia tebal 737 muka surat tau. Dia sangat tebal dan sangat best. Kalau korang nak tahu jalan ceritanya, korang kena tahu dari awal sampai habis tau. Cerita sedikit sinopsis dan kisah yang sangat menarik. Sebab kenapa saya kongsi sedikit kisah yang menarik? Kalau korang rasa cerita ni menarik, novel ni menarik, korang boleh beli buku ni kat Shopee. Ini buku dia, bertajuk Ton Mall. So Ton Mall ni adalah sebuah bangunan yang terbengkalai selama 10 tahun. Selama 10 tahun yang mempunyai banyak misteri seperti bunuh diri, kena rasuk lah. Okay. Ton Mall ni adalah bangunan yang terbengkalai selama 10 tahun yang lepas kerana mempunyai banyak perkara misteri seperti bunuh diri, pekerja kena rasuk disebabkan perempuan yang bernama Akma. So watak utama dia adalah Rusdi, Maria, Zairul, Ariana, Akma, Mawar, Tok Megat, Malik tau. So selepas 10 tahun kejadian di bangunan Ton Mall tu, dia dibina semula oleh satu syarikat yang entahlah syarikat apa, yang kiranya syarikat tu syarikat si Rusdi lah. Jadi pengurus dia ni adalah Rusdi yang akan mengurus projek bangunan yang berhantu tu. So ketika dia mengurus bangunan selepas 10 tahun tu, jadi bangunan tu dibina semula. Jadi Rusdi ni adalah yang akan mengurus projek di bangunan terbengkalai yang selama 10 tahun tu yang berhantu. So pertama tu berjalan lancar tau. Berjalan lancar, tak ada gangguan apa-apa. Tapi setelah beberapa lama perkara yang 10 tahun berlaku tu berlaku balik tau. Berlaku balik dalam bangunan tersebut. So perkara yang berlaku pada 10 tahun lepas tu berlaku balik tau. Berlaku perkara sama. Dia macam perkara misteri lah. Mula sudahlah perkara misteri itu mengganggu kehidupan si Rusdi. So awalnya Rusdi ni adalah suami kepada si Maria. Maria ni adalah isteri kepada si Rusdi. So pertama tu Rusdi tu senang hati lah dia mengurus dapat projek situ. Tapi lama kelamaan dia mengurus, dia semakin heran Dia semakin heran kerana banyak gangguan yang dialami dengan istrinya. Ialah wujud perempuan yang bernama Akma tu yang mengganggu kehidupan si Rusdi dengan si Maria. So ketika tu pada satu hari Rusdi ni dia ada perjumpaan perjumpaan dengan 4 syarikat yang akan membina bangunan tersebut. So ketika mereka dorang tu ada perjumpaan dengan syarikat yang 4 syarikat tersebut. So sebenarnya perjumpaan tu telah dibatalkan, tetapi si Rusdi ni dia tidak tahulah, dia tidak tahu yang mesyuarat tu dibatalkan. So ketika dorang perjumpaan dalam si Rusdi ni adalah dia duduk di kedai kafe tau, dalam tempat yang dorang bertemu janji tu dengan syarikat 4 syarikat tu yang dibatalkan. Ketika tu yang si Mazni tu adalah penolong kanan Dato' Saiful. Dia tu nak bagi tahulah dengan si Rusdi. So Mazni dia call lah si Rusdi tu. Dia nak bagi tahulah yang perjumpaan tu dibatalkan. Tetapi si Rusdi tak dapat dihubungi. So ketika itulah munculnya si Akma. So ketika tu dia duduk dalam So
So ketika Rusdi duduk dalam satu kafe tu, jadi muncullah yang perempuan yang bernama Akma tersebut. So ketika tu yang orang kat kafe tu pelik, hairan melihat si Rusdi. Si Rusdi pun macam hairan lah, kenapa semua orang tengok kat dia. Ketika tu si Rusdi dan Akma ni berborak lah tentang syarikat tu. Jadi mulalah di situ orang lain pandang macam lain pandangan dengan si Rusdi lah. Jadi si Rusdi pun dia hiraukan lah. Jadi bincang. So esok harinya pada satu hari dia si Akma ni mengajak si Rusdi ingin pergi ke bangunan lah untuk melaksanakan projek dorang. So ketika tu senja tau. Pada waktu senja. So ketika waktu senja tu dorang pergi ke bangunan tu pada waktu senja. So pada waktu senja tu kan dah maghrib dah. Jadi si Rusdi ni pun menjemput si Akma. So lama kelamaan dorang sudah dorang dah pergi bangunan tu. Jadi dah maghrib. Jadi periksa dalam bangunan tu. Jadi tiba-tiba ada seorang perempuan yang call Rusdi lah. So ketika dia call si Rusdi tu, yang meng-call tu adalah Akma. Jadi Rusdi panik lah. Si Akma ni telefon, sedangkan dorang boleh bercakap ke, dorang pada masa sama dorang dalam satu bangunan, dalam bangunan sama lah, dorang pergi ke bangunan tu. So jadi dia angkat lah call si Akma tu. So ketika dia angkat, yang Akma ni bagi tahu bahawa dia tak dapat pergi ke bangunan tersebut. So ketika tu Rusdi dah mula takut, dah mula cuak, dia mula macam gelaba. Jadi bila si Akma beritahu dia tak dapat pergi ke bangunan tersebut, so kemungkinan dia pergi ke bangunan tu dengan hantu lah. Lepas tu aku memang takut gila. Itu memang tradisi. So ketika tu Rusdi pun apa lagi, dia lari laju-laju turun bangunan tu, pergi terus balik. Okay, so yang itu memang seram lah. So selepas itu dalam beberapa hari kemudian, yang si Rusdi ni dia tak pergi tahu lah pasal perkara tu. Jadi si Rusdi ni dia bagi tahu lah dengan rakan sahabatnya yang si Malik tu tentang perempuan Akma tu. Jadi yang si Akma tu yang bekerja dengan dia lah, yang membina bangunan tu, yang akan mengurus projek bangunan tu. Maaf lah, tudung aku tak elok. Jadi ketika Rusdi memberitahu kepada Malik tentang perempuan yang bernama Akma tu, jadi Malik pun mulalah hairan dengan perempuan yang Akma tu. Tu dong bincang tentang Akma tu. Jadi ketika tu Malik hairan lah. Kalau dia si Rusdi tu ingin berjumpa si Akma, sedangkan dalam syarikat tersebut dorang dah cukup 4 syarikat tau. Jadi dah cukup 4 syarikat. Jadi Akma ni adalah syarikat dari mana? So Akma ni dia dicek lah, dia dari syarikat mana. Jadi dia tak jumpa lah dia punya syarikat. So sedang hairan lah. Kan yang bekerja sama untuk membangun projek bangunan tersebut tu dah cukup 4 syarikat. Tau. So ketika dorang cek lah Akma tu wakil syarikat dari mana. So dorang cek Akma tu dengan 4 syarikat yang akan bekerja sama dengan dorang untuk membangunkan bangunan Town Mall tu. Dorang dah cek tau nama Akma dalam syarikat tu, tapi tak ada satu pun nama Akma dalam carta organisasi yang 4 syarikat akan mengurus dengan dorang lah. Jadi dorang hairan lah, jadi Akma ni wakil syarikat dari mana. So Malik ni mulalah terlintas dalam fikirannya yang Malik ni fikir yang Akma ni adalah hantu. Jadi si Rusdi ni pun tidak percayalah dengan perkataan kawan dia si Malik tu. Jadi si Rusdi ni fikir betul juga kata Malik tu. Kalau Akma ni tak ada pun satu wakil syarikat yang akan bekerja sama dengan dorang. Jadi Akma ni wakil syarikat di mana? Rusdi pun mula terfikir dengan perempuan Akma, kejutan perempuan Akma. Okay guys, memandangkan saya dah cerita sampai part apa dia yang
Akma tuh sangat panjang dah. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi tentang kisah-kisah sebelumnya, korang kena subscribe tau. Subscribe. Dan jangan lupa komen, like. Bye-bye.